Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam UiTM di hatiku kepada semua pendengar yang sentiasa bersama kami di Crack FM. Wah, hebat bukan? Di frekuensi 88.8 FM. Seperti biasa, anda bersama saya, DJ Ash. Dan saya DJ Ben yang bakal menemani anda semua hingga ke penghujung rancangan ini. Dan seperti biasa pada pagi ini kita berada di dalam segmen Pagi Kita Punya. Okey DJ Ben, apa topik menarik yang akan kita bawa pada pagi ni untuk pendengar kita semua? Cuba cerita sikit. Okey, topik yang akan kita bawa pada pagi ini sebenarnya cukup santai, cukup sempoi, yang mana kita akan buat sedikit perkongsian untuk orang ramai berkenaan dengan apa tu? Cuba cerita sikit. Berkenaan dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang bakal berkunjung tiba tak lama lagi. Almaklumlah, sekarang kita ni dah berada di bulan Mei, yang mana kalau menurut kalender Islam kita sekarang ni berada di penghujung bulan Rejab. Pejam celik dah nak berpuasa. Betul tu DJ Ben. Sekejap je rasanya kan. Maklumlah, sejak masuk tahun 2019 ni terlalu sibuk dengan kerja. Tiba-tiba Ramadan. Dah macam lagu dah. Dan seperti biasa, setiap tahun sebelum masuk bulan Ramadan ni mesti akan ada keluar satu video ni. Video apa tu? Nak tahu video apa? Okey, mari kita preview sedikit video tu. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oh, video ni memang cukup banyak video ni tular dekat laman media sosial seperti Instagram and Twitter. And kalau dah nampak dah benda ni keluar dekat salah satu media tu, maknanya tanda-tanda bulan puasa tu memang dah cukup dekat. Ya, baiklah DJ Ben, betul tu. Kita pun macam dah start menyimpang sikit dah ni. Jadi DJ Ben, mungkin kita boleh berkongsi sedikit pengalaman ataupun pengalaman DJ Ben sendiri ketika pertama kali berpuasa masa tu. Pengalaman pertama kali berpuasa Boleh. Tapi sebelum tu kita akan berehat seketika. Dan jangan lupa untuk stream radio kami di www.crackfm.uitm.edu.my. Dan juga boleh hubungi kami di talian 0134456677. Okey, baiklah. Mari kita dengarkan lagu dari Alif Fit Sonawan, iaitu Pon Boleh. Ayo kita layan. Jangan sekali pun soal kebolehan aku. No. Always sick macam sentiasa acu. Selalu kerja keras gila macam batu. Dan aku always on the news macam bahasa baku. Okay. Kalau aku nak, aku pun boleh. Kalau aku nak, aku memang boleh. Apabila aku bikin kau semua toleh. Kalau aku nak, aku pun boleh. Kalau aku nak, aku pun boleh. Kalau aku nak, aku memang boleh. Apabila aku bikin kau semua toleh. Kalau aku nak, aku pun boleh. Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan? Nampaknya dia. Apa tu? Gebunya. Apa yang gebu? Apa yang lembut tu? Wah, manisnya. Wah, lembutnya. Gebunya. Asapnya bomboloni ni. Oh, bomboloni. Nak cuba? Sedap. Ya, bomboloni memang sedap tau. Sebab tepung yang dia ada yang king dalamnya memang dibuat dengan sempurna. Bomboloni ngebuta ramai. Laris di pasaran. Wah, tak sabar nak makan. Makcik, nak 10? Pagi Kita Punya. Baiklah, itulah lagu daripada Pon Boleh, Alif Fit Sonawan. Korang nak puasa penuh pun boleh tak? Mestilah boleh lepas dengar lagu ni. Aku nak puasa penuh pun boleh. Betul tak betul? Betul tu DJ S. Semoga Yes. kita semua pada tahun ni dapatlah berpuasa dengan cukup sebulan ataupun cukuplah 30 hari. Sebab apa? Maklumlah hari raya ni Aidilfitri menandakan kemenangan bagi semua umat Islam di seluruh pelosok dunia. Yes, betul tu. Sebab kan
kalau puasa tak penuh tu, rasanya patut ke tak patut join kita ni nak meraihkan hari kemenangan tu? Fikir balik yang puasa tak penuh tu, patut ke tak patut puasa raya sekali yang orang yang puasa penuh ni. Betul-betul. Jadi DJ Ash, bila kita sembang pasal hari raya ni kan, kita sendiri ni dah dapat bayangkan ni betapa meriahnya pada hari tersebut. Contohnya kan, macam of course DJ Ash sendiri ada kampung, betul tak? Betul-betul, saya ada kampung saya sendiri. Okey, kampung DJ Ben kat mana? Kampung saya di Kota Kinabalu, Sabah. Oh, okey, bakal ni kau ni raya kau ni. Aku pun boleh cakap Sabah. Walaupun kampung saya di Kedah. Okey. Kampung saya memang kat Kedah. Setiap kali balik kampung, family saya akan buat satu gathering lah, ataupun panggil berkumpul lah, keluarga, sanak-sanak, saudara kan. Berkumpul sekali, suasana di hari raya. Ramai orang bersukaria. Itu lagu. Oh, itu lagu Okey, itu lagu. Itu lagu. Okey. Tu balik kampung. So mak dengan ayah DJ Ash, dia orang Kedah. So tak gaduh lah kalau balik tu. Okey, bagi para pendengar sana, kalau ada dua kampung tu, discuss lah elok-elok dengan mak dengan ayah tu nak balik mana satu kan. So okey, saya nak tanya, malam raya DJ Ben dia buat apa? Malam raya biasanya kebiasaannya bila di Kota Kinabalu ni suasana dia lain tau. Oh, macam mana lain tu? Cuba cerita sikit. Lain, dia cukup lain macam nak tahu ke orang Semenanjung ni dia sambut raya macam mana? Macam mana? Orang di Semenanjung, Sabah, Sarawak tu sambut raya macam mana? Kot sumpit ke apa ke? Tak ada kurang. Tak adalah. Okey, macam biasalah kita orang macam masih lagi berlandaskan syariah Islam. Sama je macam apa yang dilakukan dekat Semenanjung Malaysia. Cuma ada kelainan sikit apabila kita ni ada ikut certain adat lah. Macam contohnya antara jamuan lah yang memang kita perlu sediakan. Ni memang kena ada ni. Contohnya lembu masak sup. Dia sup macam tu juga, tapi dia macam hitam-hitam sikit. Lembu masak sup tapi hitam-hitam sikit. Saya pun tak tahu apa dia, tapi saya makan tapi cukup sedap. Oh ya. Kalau macam Semenanjung Malaysia, dia terkenal dengan lemang. Kalau kami yang di Sabah ni, kami terkenal dengan benda tu. Cuma saya tak tahu je apa nama dia. Okey. Alright, okey. Contoh kalau dekat Sabah, dia terkenal dengan sup daging hitam tu kan. Ya. Okey, kalau dekat kampung kat belah sini kan, majoriti lah, kebanyakan kami akan kumpul ramai-ramai satu keluarga. Kita akan buat masak rendang. Kegemaran saya. Masak lemang. Bukan masak lemang, bakar lemang. Masak je leh. Waji dan dodol. Waji? Waji dan dodol. Masak. Wajid. Wajid. Tu nak sebut wajid. Waji pula. Tak maaf lah. Waji dan dodol, sila nikmati penat memasak malam ke pagi. Saya tak hafal lagu tu. Okey, tak apa, memakan masa lagi. Okey, kita akan berehat sebentar dan setia bersama kami di Crack FM dan dengarkan lagu daripada 7 Keklik Sangat Licik. Ya, teruskan layan. Sungguh licik, akal permainan licik, sangat licik, berlari tak henti licik, ya. Mata tak kenal hari, hati tak kenal bumi, jiwa curiga sebab tak kenal diri. Sungguh licik, akal permainan licik, sangat licik, berlari tak henti licik, ya. Mata tak kenal hari, hati tak kenal bumi, jiwa curiga sebab tak kenal diri. Tiada aku sangka akhirnya kau tutup semua pintunya untukku, hingga ku termanggu tiada arah nak ku tuju membuat hatiku. Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan?
King, kau buat apa kat sini? Aku datang nak tengok wayang, Bat. Aku nak tengok cerita ni. Oh, ceritanya aku nak cerita ni. Aku tengok dah tau minggu lepas. Sedih weh mak dia kan. Kau jangan nak spoil Aku nak tengok sendiri. Lama tau aku tunggu ni. Yelah, aku minta maaf. Jadi buat pendengar kat luar sana tu, janganlah spoilkan filem-filem yang baru keluar kat kawan korang tu. Kesian mereka tunggu lama tau nak tengok cerita mereka ni. Jadi, katakan tidak pada spoiler. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas dari Crack Positif. Pagi ni kita punya. Okey, kembali bersama kami di Crack FM. Okey, baiklah DJ Ben. Selalunya raya pertama ni pergi raya rumah siapa dulu kalau DJ Ben? Maksudnya raya rumah kawan dulu ke? Raya rumah cikgu-cikgu dulu-dulu ke? Kebanyakannya cikgu-cikgu kalau dulu lah dekat belah Sabah Sarawak, kebanyakannya dia orang ni berasal daripada Semenanjung Malaysia. Tapi biasalah antara rumah pertama yang kami sekeluarga akan pergi mestilah rumah orang kata sanak saudara sedang menunggu dia. Betul. Dah lama saya dengar lagu tu. Oi, lama. Alright, so dalam suasana malam raya tu meriah dengan bunyi mercun. Bunyi Mercun. Meriam. Bunyi meriam buluh. Ah. Saya dulu buat meriam buluh. Dan ni terlupa satu ni. Apa dia? Allahu Oi, Akbar. Itu suara yang paling ditunggu-tunggu lah oleh semua umat Islam. Okey. Balik saudara, saya nak cerita pasal ni meriam buluh. Tadi tergantung cerita tu. Meriam buluh ni masa dulu saya pergi ambil masuk hutan, dia kena bawa parang tau. Sebab pun nak tebang pokok buluh tu lah. Okey. Tapi bila keluar mesti gatal-gatal. Sebab apa? Sebab bulu-bulu halus buluh tu. Dia lekat. Bukan tungau. Bukan tungau. Kalau tungau tu masuk tak pakai seluar. Jangan buat pasal. Okey, teruskan. Apa dengan pengalaman yang DJ Ben boleh kongsikan lagi? Tapi kalau nak cerita pengalaman pun kita ni sebenarnya sama je. Sabah Sarawak and orang Semenanjung Malaysia. Sebab kita ni buat benda yang sama, lebih kurang. Kita berkumpul sama-sama. Masa tu lah kita dapat tengok kita punya bonding time dengan family tau. And sama je. Memang sama je lah. Sama je, tak ada beza pun. Raya pertama pergi rumah saudara, dapat duit raya apa semua lah kan. Ya, duit raya tu paling penting. Duit raya tu kan dulu daripada rumah kampung saya, dia rumah dek-dek tau. Kita orang akan beratur lah daripada atas bukit sana. Kita akan ikut turun satu rumah ke satu rumah, kutip duit raya. Kutip duit raya je, makan tak nak. Assalamualaikum. Nak makan? Makcik tanya, nak makan ke tak? Tak nak duit raya je. Itulah fashion kami dulu. Tapi budak zaman sekarang dah baju. Mana ada beraya sekarang, phone dia, WhatsApp semua. Dia orang akan tengok rumah tu ada wifi ke tidak. Kalau dulu tengok ada duit raya ke tidak, sekarang tengok ada wifi ke tidak. Okey, baiklah, kita sekarang telah berada di penghujung segmen pada pagi ini dan diharapkan dengan perkongsian yang telah kami buat pada hari ini dapat sedikit sebanyak menghiburkan anda semua. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk teruskan mendengar di Crack FM dalam segmen Crack Petang bersama bersama dengan DJ Chicken dan juga DJ Roro dan juga bersama tamu jemputan. Siapa tu? Siapa dia? Okey, iaitu Syamil Halim, wakil Best Official, dan ada lagi seorang. Siapa lah pula lagi seorang? Dengan cerita ada seorang je. Kali ni dia datang berdua. Nak tahu siapa lagi seorang tu? Nantikan. Okay. Dengan topik dia orang ni yang lebih kepada menceritakan pengalaman dan perkongsian sepanjang Best Official punya program ni dikendalikan lah. Okey. Ya, dan kami tutup segmen pada pagi ini dengan lagu Moonlight oleh Alligator. Oleh itu, ayo kita dengarkan. I bought you things that I didn't even have the money for. If I could make you feel so rich, I don't mind feeling poor. You're the reason I believe that love is real. Ain't nobody make me feel the way you make me feel. Darling, tell me, is it real? Or was I lying to myself just to make it feel so real? Ain't nobody gon' love you like I love you. Ain't nobody gon' want you like I want you. Ain't nobody gon' trust you like I trust you. Ain't nobody gon' no. Ain't nobody gon' love you
I love you, ain't nobody gon' trust like I trust you. Ain't nobody gon' want you like I want you. Ain't nobody gon'. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa dan salam UiTM di hatiku. Bersama saya Asha Ramli di Crack FM dalam berita terkini kampus UiTM Rembau. Sempena bulan Ramadan ini, Jawatankuasa Non-Resident atau lebih dikenali sebagai JPNR UiTM Rembau telah mengadakan program Sahur for All di mana mereka telah mengagihkan makanan sahur kepada pelajar yang menetap di luar kampus. Program ini bertujuan untuk membantu pelajar NR dengan memberi makanan sahur dan juga membantu pelajar NR UiTM Rembau untuk berjimat di bulan puasa ini. Walau bagaimanapun, program Sahur for All ini hanya terhad kepada 100 pelajar NR terawal sahaja. Program ini melibatkan JPNR, Komander Kesihatan Negara UiTM dan Brigade Sukarelawan UiTM untuk menolong pelajar UiTM Rembau dengan memberi makanan kepada mereka untuk sahur. Di samping itu mereka boleh berjimat dan tidak perlu risau lagi tentang makanan sahur mereka. Tetapi ianya terhad kepada 100 pelajar terawal sahaja untuk hari-hari yang diadakan program tersebut. Tapi JPNR akan menyediakan makanan tersebut kepada pelajar non-resident sahaja, manakala Brigade dan Komander akan menyediakan makanan tersebut untuk pelajar yang berada di kediaman kolej. Sekian berita kampus, Asha Ramli, Crack FM. Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan? Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan? Assalamualaikum dan selamat petang. Anda hari ini bersama kami, saya DJ Chicken Dan saya DJ Roro dalam segmen Crack. Crack. Crack Crack. Crack Macam biasalah, Crack Petang akan bersiaran setiap hari dari pukul 4 hingga 8 malam. Okay, Chicken? Yes. Kau tahu tak pasal event Best 2.0 yang telah diadakan baru-baru ni? Tahu sikit-sikit je lah. Tapi apa yang aku tahu ialah Best 2.0 tu telah diadakan di sekolah orang asli. Betul tak? Betul. Yang aku tahu Best 2.0 ni gempak lah kan. Besar Dengan cerita, event orang. lepas tu dengan cerita bajet diorang besar juga. Betul tak? So, mesti korang yang tengah dengar sekarang ni nak tahu kan juga mesti lebih lanjut pasal event ni. Jadi, pada hari ini kita bawakan kepada anda 2 orang kuat yang terlibat dengan event Best 2.0 ni. Jadi, siapa yang kita bawa hari ni, Roro? Hari ni kita ada ketua projek dan juga penolong ketua projek event Best 2.0, Harisan Syamel. Selamat datang ke Crack FM. Hai. Hai, waalaikumsalam. Hai. So, boleh perkenalkan diri anda? Okey, jadi saya nama diberi Putri Arisa binti Rashid daripada kelas MC 1104G dan jawatan saya dalam Best 2.0 adalah selaku ketua projek. Alright. So, Syamil? Okey, nama penuh saya Muhammad Syamil bin Abdul Halim, tapi dekat sini orang panggil Syamil Halim lah. Oh, Syamil. Saya- Nama manja lah. Nama Penuh. manja lah gitu. Nama manja lah. Mhm. Saya daripada kelas sama dengan Putri Arisa, MC 1104G, dan saya merupakan penolong ketua projek bagi program Best 2.0. Okey. So, terima kasih Arisa dan Syamil untuk sesi pengenalan diri sebentar tadi. Jadi, so pendengar-pendengar sana keluar kat luar sana. So, inilah tetamu kita pada hari ini. So, buat pengetahuan semua, Arisa Rashid bukan saja ketua projek bagi event Best 2.0 ni tau. Dia juga merupakan ketua projek bagi event Masscom Evolve 4.0. Ya, betul tu Chicken. Bagi yang tak tahu, Masscom Evolve 4.0 ini merupakan sebuah event yang besar yang melibatkan semua event dari setiap kelas pelajar diploma semester 4. Jadi Best 2.0 ini merupakan salah satu event di bawah event Masscom Evolve 4.0 tersebut. Dia macam event besar lah. Dan event kecil untuk semester 4 punya pelajar ni semua bawah event tu. So untuk Syamil and Arisa hari ni kita ada beberapa soalan nak diajukan kepada mereka. Tapi sebelum tu, Roro, apa kata kita berehat dulu? Boleh. Dan korang yang sedang berada di rumah, di kolej, tengah buat assignment ke ataupun tengah on the way nak pergi kelas kat luar sana tu, korang boleh juga stream radio kami secara online di website rasmi kami iaitu di www.crackfm.uitm.edu.my. Dan jika korang ingin bertanyakan soalan kepada Arisa dan Syamil, jangan lupa mention kami di akaun
Twitter rasmi kami Crack FM dan juga gunakan hashtag kami iaitu Crack Petang. Jadi kami sajikan anda dengan sebuah lagu dari Lil Dicky iaitu Earth. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth. We are the vultures. Pedas. Sarah, kau okey tak ni Sarah? Aku tak sabar nak beli aiskrim pedas ni. Aiskrim pedas? Iya, aiskrim pedas. Orang guna susu segar tau. Ada macam-macam perisa. Susu Oreo, coki-coki, durian, marble dan banyak lagi. Kalau korang nak dapatkan aiskrim pedas juga, bolehlah ke pusat pelajar UiTM Rembau. Nak juga. Jom pergi beli. Jom! Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan? Crack. Hello pendengar-pendengar semua, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Crack FM. So Chicken, seperti yang telah dijanjikan, kita nak tanya sedikit sebanyaklah tentang event Best 2.0 ni kepada Arisa dan Syamel. So Arisa dan Syamel dah ready ke? Dah lama dah ready. Dah Dah seminggu dah. Lama. So kita tanya Arisa dulu lah kan. Okay. Syamil boleh rehat-rehat dulu. Okay. So Arisa, boleh ceritakan sedikit tak pasal event besar macam Best 2.0 ni? Ramai pendengar kita kat luar sana mesti nak tahu pasal event yang besar macam ni. So tertanya-tanya lah semua orang. Okey, jadi saya mulakan dengan bangganya. Saya mulakan dengan ahli jawatankuasa Best 2.0 iaitu seramai 26 orang yang bertanggungjawab untuk membawa nama Best 2.0 dan juga nama UiTM di SK Pos Legap Sungai Siput Perak. Jadi penasihat kami yang sentiasa membimbing dan sentiasa memberi tunjuk ajar agar program dapat berjalan dengan lancar ialah Puan Suhaila binti Kamal dan Cik Siti Nur Fadzila binti Abdullah. Kita dah dengar penerangan sedikit mengenai event dari ketua projek kita. Sekarang ni kita nak tanya pula penolong ketua projek kita. Seperti yang kita tahu, program tu dijalankan di SK Pos Legap. Ya. So, soalan kita pada hari ini, kenapa pilih SK Pos Legap? Okay, kenapa kita pilih SK Pos Legap? Sebenarnya Best 2.0 ini merupakan kesinambungan daripada Best yang first, which is Better Education and Social Transformation. Objektifnya lain lah. So the first one is diorang fokus kepada social transformation. Diorang yang pilih SK Pos Legap ni. Jadi kita tengok benda tu berkesan, kita buat lagi sekali, which is kita nak fokuskan kepada communication, because when you have a better education, when you have a better communication, you will have a better education. That's why kita pilih SK Pos Legap, di mana student dia 100% orang asli. So itulah, kita dah dengar jawapan dari Syamil. Kita tahu SK Pos Legap dia dekat Perak. So jauh diorang pergi sampai Perak kan? Ya, sangat jauh. Bukan dekat-dekat kan? Bukan, lebih 200 so, km. So kira macam diorang, kira macam diorang ni sangat committed lah. Terbaik lah korang ni. Alhamdulillah. Tepuk sikit. Syamil, saya dapat tahu bajet untuk program ni agak besar. Boleh tahu tak bajet tu sepenuhnya dari UiTM ataupun korang dapat sponsor dari mana-mana pihak? Okay, UiTM ada bagi kita bajet makan. Itu normal, mana-mana event kita boleh minta bajet makan. Dan Alhamdulillah, kelas kita antara yang mendapat bajet tinggi. Alhamdulillah. Seorang RM10 satu kepala bajet itu. Dan Biro Tajaan dan hadiah kita sangat committed.
apabila diorang berjaya mendapatkan sponsor daripada Petronas. Sangat Wow, susah untuk kita Petronas, nak dapatkan sponsor daripada Petronas. Wow. Saya rasa mana-mana orang pun tahu bahawa betapa susahnya nak dapat sponsor daripada betul. Petronas, satu company yang besar dekat Malaysia. And the second one is kita dapat daripada Advanced Defence System, which is under MINDEF. MINDEF tu Kementerian Pertahanan. So dia bawah daripada MINDEF tu. So dua sponsor ni dah cukup untuk kita buat satu event macam ni sampai ke Perak lah, sebab dua nama besar, dua bajet yang sangat hebat lah. So kredit untuk kita orang punya biro tajaan. Wow. So kira gempak lah dia dapat sponsorship daripada Petronas kot, Roro. Besar. Wow. So tadi soalan-soalan yang kita telah tanya pada Syamil, Arisa adalah soalan daripada kita orang sendiri. Jadi kali ni apa kata kita baca pula soalan daripada pendengar-pendengar kita yang tulis dekat kita punya account rasmi Twitter. So Roro boleh tolong bacakan sikit apa yang tulis oleh pendengar-pendengar kita? Okay. Ni daripada Ikin Rockman. Dia kata, sebagai pelajar, macam mana korang bahagikan masa menguruskan event ni dan pada masa yang sama, tak ketepikan pelajaran? Siapa nak jawab dulu? Tapi kejap. Apa kata kita sambung jawab soalan ni lepas ni? Kesianlah tetamu kita hari ni dari tadi jawab soalan kan? So, sekarang ni kita berehat dulu. Tapi sebelum tu, sepenuh menjelang bulan Ramadan ni, Jawatan Kuasa Perwakilan Non-Resident akan menyediakan juadah untuk bersahur kepada pelajar-pelajar non-resident di Taman Zora Kundur pada setiap hari Isnin pada pukul 11 malam. Jadi jom kita berehat sekejap sambil kita layan lagu permintaan dari Siti Nobadiah iaitu Berserah daripada Ismail Izani feat Rizan Gaza. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku, ku berserah kepadamu. Jika salah silap pujanya, aku berserah kepadamu. Tapi ni pilihan. Sesamar malam nampak kelibat balik bambu, terdengar berlagu keliru pungguk atau hantu, atau mungkin aku yang masih lagi ragu-ragu hingga terbalik baju masih jumpa jalan buntu. 1-2 kali salah, ada peluang lagi, tapi jadi 3 kali mana lagi mahu lari. Banyak hatiku sakiti dan janji yang diubah, bukan bersama jebak walau gaya tolak tua. Bukannya tak sedar aku kekilafan, kadang ku diduga untuk baiki kesilapan. Jadi alang-alang nekat ku sorokan hakikat, biar aku berserah kalau neracaku diangkat. Tuhan tolong ampunkan dosa-dosaku, ku berserah kepadamu. Jika salah silap pujanya, aku berserah kepadamu. Muaz, dah buat ke tugasan yang pensyarah bagi minggu lepas? Relax lah. Tugasan tu kan hantar minggu ke-8. Sekarang baru minggu ke-5. Lama lagi tau. Mana boleh macam tu. Takkan nak tunggu minggu ke-8 baru nak buat. Nanti baru kelar kabut kau nak buat. Okey lah kalau macam tu. Esok aku start buat. Macam tu lah. Korang kat luar sana tu jangan tangguhkan kerja tau. Nanti korang yang susah. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas dari Crack Positif. Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan? Crack? 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 Betul! Hai, kembali lagi bersama kami di Crack FM di frekuensi 88.8. Wah, hebat bukan? Jom kita sambung dengan soalan tadi. Soalan dia berbunyi, sebagai pelajar, macam mana korang bahagikan masa menguruskan event ini dan dalam pada masa yang sama, tak ketepikan pelajaran? Apa kata kita mulakan dengan Arisa dulu? Okey, saya jawablah sebab Syamil malu-malu kan. Malu-malu jadi pula. macam mana bahagi masa? Okey, sebenarnya sangat susah nak bahagi masa sebab seperti yang kita tahu, KOM 366 ni memang memakan masa dan ruang, segala ruang yang ada dalam hidup tu dia mengambil lah ruang yang ada. Jadi tapi dengan bantuan individu-individu yang tertentu, terutamanya classmate sendirilah, kita berjaya membahagikan masa untuk event dan juga subjek-subjek lain, supaya sebab semester 4 bukan ambil KOM 366 je, kita ada lagi 7 subjek yang lain.
Jadi kita kena seimbangkan lah antara event dan juga subjek lain. Okey, kita dah dengar pandangan daripada Arisa sendiri. So, kita tanya pula Syamil. Soalan yang sama sebagai pelajar, macam mana korang bahagikan masa menguruskan event ni dan dalam pada masa yang sama tak ketepikan pelajaran? Okay, bagi saya agak susah untuk kita nak bahagikan masa sebab yalah, SEM ni kita banyak subjek yang semua credit hour-nya banyak. And then Kom 366 merupakan subjek event management, tapi dalam pada masa yang sama ia merupakan satu subjek. So process of learning ada dalam tu. Jadi nak tak nak memang kita akan belajar. Dan macam mana bahagi masa, kita terpaksa buat apa yang orang lain tak buat, which is balik lambat, and then kita kena stay up untuk buat assignment ke, study untuk test ke. So kalau orang lain tidur 4-5 jam, you tidur 1-2 jam sahaja. So that kena sacrifice something lah. Ya, betul. So itulah jawapan daripada Syamil Halim. Jawapan daripada orang hebat. So soalan kedua kita dapat dari Izwan Banana. Oh, saya kenal dia. Izwan Banana kenal? Ya, saya kenal hari sangat. ni dia tanya sikit ni. Nak tanya, boleh tak nak minta tips macam mana korang boleh kekalkan chemistry antara korang semasa berjayakan program ini? Kita tahu kan program ni kan program besar. So chemistry mesti memerlukan chemistry yang kuat. Kita kan ramai yang terlibat kan, 26 orang tak salah saya tadi. So mesti chemistry yang kuat. So macam mana kekalkan chemistry sepanjang menjayakan program ni? Macam mana korang nak elakkan miscommunication tu? Betul. Okay, so kita tak tipulah. Tak ada miscommunication tu biasalah, memang kena ada. So adanya konflik adalah solution. Jadi tak ada benda yang tak ada masalah. Jadi setelah kita dah figure out mana kita kurang, mana kita lebih, jadi kita akan sit down, kita akan be transparent with each other. Kalau tak puas hati ke apa, just say it out. And then after that kita teruskanlah dengan apa yang kita patut habiskan. And the key is to understand each other and support lah masing-masing. Sebab kita bekerja sama-sama, jadi it's important for us to work as a team rather than work as an individual. So benda yang paling penting bila bekerjasama ni, bertolak ansur, betul tak? Kena bertolak ansur dengan each other. Yes. So kita dapat kata-kata pujangga lah hari ni. Pujangga. Boleh, demi chicken semua boleh. So teruskan kita dulu. nak sambung pula. Ni dari Marsila Rapunzel. Dia kata Rapunzel tahu nak tahu dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata tak nak tanya. Tak nak tanya. Habis apa masuk lah ni? Itulah tu Itu yang kita nak tahu. Okay, tak payah baca. Dia kata tak nak tanya. Just nak cakap good job team Best 2.0. Thank you so much. Dia kata sangat bermanfaat untuk community. Event korang memang terbaik. Sebenarnya kita kenapa kita buat event ni juga, bila kita dapat je proposal tu, kita macam okay, kita boleh ubah stereotype Mascom orang, which is orang je Mascom je, Havoc, radio, betul semua. So kita budak Mascom, kita ada satu skill yang tak semua orang ada, which is communication skill. Kita ada satu modal yang tak semua orang ada, which is apa? Air liu. Kita jual air liu saja. So that's why we giving back something to the society, we giving back something to the ummah dengan apa? Dengan komunikasi skill kita. Betul. Itu sangat betul. Korang dengar kan, kata-kata dia pun boleh nampak dia antara orang-orang yang hebat dekat sini. Betul tak Roro? Betul, orang kuat Mascom ni. So sedih lah sebab kita nampak kat sini yang segmen kita macam dah nak habis lah, dah sampai ke berhujung kan. So last lah question kan, Arisa and Syamil, boleh tak korang ceritakan perasaan korang setelah event besar macam ni dah berjaya dan sangat bermanfaat? Lepas tu boleh kongsikan juga kata-kata semangat kepada batch-batch seterusnya yang bakal menyambung legasi Best 2.0 ni. So Syamil dululah. Okay, perasaan saya sangat gembira sebab objektif obviously lah sangat gembira sebab kita ada 3 objektif, tiga tercapai. And kita boleh buat anak-anak orang asli tu berkomunikasi walaupun sikit, tapi dia orang sangat susah tau nak berkomunikasi. Jadi kita boleh buat. So alhamdulillah. So sangat happy. So apa yang saya harap kepada batch seterusnya, kita teruskan program macam ni. Sebab apa? Sebab this is the how, macam mana kita nak maintain reputation UiTM. Betul. Kita dah ada nama, kita dah ada image. Convocation dah ke 90 dah. Kita dah ada image, tapi macam mana kita nak maintain reputation? Macam ni, benda-benda macam ni. It's a bit like macam CSR, tapi benda-benda macam ni. Apa yang kita belajar, kita apply dekat luar. Dan sebenarnya game-game kita orang yang ada kat sana, banyak apa yang kita orang belajar dalam kelas pasal komunikasi, kita apply kat sana. So harapan saya
UiTM dapat maintain reputation dia dengan benda-benda macam ni. InsyaAllah. So basically apa yang kita belajar dalam kelas kita aplikasikan kepada komuniti. Ya, betul. Itu kata-kata Syamil lah. Apa kita dengan kata Arisa pula? Kerana ada hadis Rasulullah mengatakan dibawa yes, hati betul. nanti kita hari ni. Silakan. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Betul. So kita MC 1104G cuba untuk menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Apa kata Arisa? So, apa kata Arisa? Apa hadis yang nak dikeluarkan lagi? Okey, kalau Syamil bagi hadis, saya bagi kata-kata bujangga. Bujangga lagi lah. Macam biasa. Sebab kata-kata dia adalah selalunya apa yang kita nak tu kita tak dapat, tapi as long as we try our best and kita rasa benda tu dah mencukupi, okey lah tu, boleh terima lah. Jadi perasaan saya selepas selesainya program Best 2.0 ni, saya sangat bersyukur sebenarnya dapat proposal tu, sebab memang belajar banyak benda, and melalui program ni juga saya challenge diri saya sendiri. And untuk semester ni saya merupakan ketua wanita yang pertama. Jadi saya naklah tunjuk dekat orang di luar sana yang a woman can do anything, they can dream, but they will work harder. You give them a piece of cloth, they make you a whole set of baju. You give them a rice, they will make you full meal for you. So itulah secara perasaan saya secara individu. Dan seterusnya bagi ahli jawatan kuasa Best 2.0, saya sangat gembira yang mereka semua sangat committed dan sangat gembira untuk menyelesaikan tanggungjawab ini. Dan juga akhir sekali saya berharap yang mungkin anak-anak muda di luar sana boleh cuba ataupun boleh mula untuk give back to the community, more community service and all. And juga untuk pelajar Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media melalui Best 2.0, kita dah ada satu level yang komunikasi bukan antara kita-kita sahaja, tapi komunikasi antara budaya itu wujud juga. So kita kena fikir pasal orang yang di luar bandar dan juga di pelosok-pelosok dunia lah. Kita kena ambil take part for everyone. So yeah. So tadi kita tanya cuma untuk katakan semangat kepada batch seterusnya, tapi saya pun terkesan juga. Nampaklah kata-kata semangat yang sangat. Bak kata Arisa, kata-kata pujangga. Terkesan dia juga. Kita pujangga kan. So dari apa yang Arisa cakap tadi, saya dapat rumuskan bahawa Arisa dah macam ni nak cakap. Macam mana nak cakap? Arisa dah macam mewujudkan satu macam contoh women empowerment. Like sebagai Arisa cakap tadi, sebagai contoh Arisa cakap tadi, dia merupakan ketua wanita pertama bagi event sebesar ini. Betul. Kan. Okey. So sebagai perempuan kita terkesan juga. Terkesanlah sebagai sebab perempuan kan. Sebagai pujangga semua terkesan. Pujangga. Terkesanlah semua. Okey, nampaknya kita dah ke penghujung segmen. Itu saja segmen kita untuk petang ini. Terima kasih diucapkan kepada tetamu-tetamu kita, Arisa dan Syamil, kerana sedia bersama kami di Crack FM. Terima kasih jemput. Terima kasih datang. Kami yang hina ni. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Alright, so kami berharap agar event-event yang bermanfaat seperti event Best 2.0 ni dapat teruskan lagi di masa akan datang. So kepada yang sedang mendengar, jangan lupa untuk bersama dengan kami lagi di Crack Petang pada hari dan waktu yang sama. Betul tu. InsyaAllah pada masa akan datang kami akan bawakan lagi orang-orang yang hebat seperti tetamu kita pada hari ini. Betul. Jadi sebelum kita teruskan dengan segmen seterusnya, apa kata kita dengar dulu lagu dari Blackpink, Let's Kill This Love, hanya di Crack FM. It's so far with him, I go boo. He said you look crazy, thank you baby, I'll eat all to you. Got me all messed up, his love is my favorite, but you plus me sadly can be dangerous. Lucky me, lucky you, can't go get 거짓말 we lie. So what, 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry, I'm not sorry. 나 어떡해. 사랑의 수도
Tajuk berita utama, Malaysia pertimbang gantikan produk Eropah dengan barangan China jika kempen anti minyak sawit diteruskan. Aplikasi e-Papo dilancar, tangani isu penipuan pakej umrah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nina Halim dalam Berita Nasional Crack FM. Malaysia akan bertindak balas terhadap Kesatuan Eropah ekoran kempen memburukkan minyak sawit oleh pihak tertentu dalam EU. Menteri itu Dr. Mahathir Mohamad berkata Malaysia mungkin akan membeli barangan dari negara China jika Eropah terus menyekat minyak sawit Malaysia. Golongan besar dan golongan muda yang berkemampuan digalakkan menjadi sukarelawan hospital atau mana-mana pertubuhan yang boleh membantu golongan sasaran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata konsep satu keluarga satu sukarelawan perlu dipraktikkan agar impak dapat dirasai dengan lebih menyeluruh. Persatuan Agensi Pelancongan dan Umrah (PAPO) melancarkan aplikasi telefon bimbit e-Papo sebagai salah satu mekanisme menangani isu penipuan jualan pakej umrah. e-Papo dijangka meningkatkan sasaran dunia digital dalam mempromosikan pakej umrah. Sekian berita disunting oleh Badia Burhai dari Pusat Berita Radio. Assalamualaikum. Crack FM di frekuensi 88.8 FM. Wah, hebat bukan?